أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وخل الحديث كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أما بعد Alhamdulillah, alhamdulillah yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Darussalam Kampung Baru serta barisan ahli jawatan kuasa Hikmah Cawangan Bintulu dan juga Hikmah Ranting Kampung Baru, Bapa Imam, Bapa Muazzin, hadirin hadirat muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman, alhamdulillah bi ni'matil Islam, alhamdulillah bi ni'matil ihsan. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala limpahan kurnia rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya. Dan yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah oleh kerana kita masih diberi hayat dan juga nikmat nafas daripada Allah Azza wa Jalla dipinjamkan kepada kita untuk kita dapat meneruskan lagi kehidupan tu atas dasar kita nak membekal, kita nak membuat bekal yang banyak supaya bekal dia kelak akan dibawa ke akhirat. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Mulk, apa kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati ya atas dasar nak menguji para manusia, nak menguji hamba Allah Azza wa Jalla supaya daripada hidup dan mati itu mereka dapat meningkatkan lagi iman, takwa mereka dan memperbanyakkan ibadah. Bukan hanya memperbanyakkan ibadah tetapi mempercantikkan ibadah supaya ibadah itu menjadi ahsanu amala. Supaya rumusan daripada ibadah kita itu akan menjadi ahsanu amala, amalan yang terbaik nak dibawa ke akhirat. Bukan hanya baik tapi si terbaik. Kita nak bawa baik tapi ke arah terbaik, nak dibawa ke akhirat. Dan yang ketiganya, kita syukur kepada Allah kerana pada malam tu kita hadir dalam majlis ilmu tu atas izin Allah. Kerana semua orang akan diberi kekuatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Semua orang akan diberi Allah untuk kekuatan dikumpulkan untuk hadir dalam majlis ilmu. Karena kita tahu ada orang datang suruh, ada orang datang masjid hanya sekadar solat. Meskipun dia tahu dalam masjid dan suruh ya selalu mula kuliah, tapi belum tentu hatinya kuat untuk nak mendengar majlis ilmu, untuk nak mendengar ceramah, untuk mendengar kuliah. Meskipun yang dipolah dekat masjid dan suruh ya hanya sekadar mengaji, termasuk majlis ilmu, sebab dia termasuk daripada tahap kepada ilmu agama, nak mengenal Al-Quran. Dan kami yakin apabila Allah telah memberi keizinan kepada kita, diberi kekuatan kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu tu, nang patut kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kerana kami yakin yang hadir pada malam tu
adalah mereka yang faham dengan fadilat-fadilat hadir dalam majlis ilmu. Boleh kami kongsikan kepada kita, yakni 2 hadis daripada Nabi SAW berkenaan tentang fadilat duduk dalam majlis ilmu. Yang pertama, hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanannya untuk pergi ke satu tempat yang di dalamnya ada berbahas, di dalamnya ada bercerita tentang ilmu agama, apa kata Rasulullah? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka akan dipermudahkan jalannya ke syurga. Akan dipermudahkan jalannya ke syurga. Kerana orang yang fokus tentang ilmu agama, sebabnya Rasulullah madah lagi dalam hadis yang lain, barang siapa yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang ada, di atas agama yang berdiri di atas maka Allah akan beri kefahaman agama kepadanya. Kerana ada orang ada ilmu tapi belum tentu faham. Ada orang yang faham tapi belum tentu amal. Nya ada tahap macamnya. Tapi kami yakin yang hadir pada malam tu nya ada berada pada tahap yang ketiga. Kerana yang mengamalkan fadilat hadis Nabi dalam keadaan kita tahu fadilat duduk dalam majlis ilmu itu adalah fadilat yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga akan dipermudahkan jalannya ke syurga kelak. Yang pertama. Yang kedua, duduk dalam majlis ilmu dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Man kharaja li talibul ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar daripada rumahnya, keluar daripada sini sekalipun atas dasar li talibul ilm, atas dasar untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, apa kata Rasulullah? Fa huwa fi sabilillah. Maka mereka termasuk dalam fisabilillah. Sampai bila? Hatta yarji', sampai nyapu pulang. Mun kami nak nanya kita para jemaah pada malam tu yang hadir. Mok si mun kami kuliah pada malam tu sampai pukul 2 pagi esok. Mok si. Semata-mata nak ambil fadilat fisabilillah ya. Mok si, ada yang mok kah? Ada yang mok? Sampai pukul 2 pagi. Kalau mai badangan pengusi, kita pergi duduk pagi tu. Ada yang mau kah? Katakan lo, main anangga, ada yang mau kah? Ada yang mau sekalipun, belum tentu kami mau. Ingat senang kan nak ceramah. Dah lah kami bawa pulang di Belaga. Sambung di dulu. Dah sambung di dulu, esok nyambung di Depak. Rabu sambung di Kuching sampai hari Jumaat. Jumaat sambung lagi ke Si Aman. Si beti-beti ceramah tu, ingat mau kah sampai ke 2. Tapi kena ada orang mau angkat tangan karenanya tahu fadilat duduk dalam majlis ilmu besar sehingga digelar sebagai fisabilillah. Ingat fisabilillah tu orang berperang ajakkah? Kita doa kepada Allah Azza wa Jalla kerana kini tu Palestin sedang diserang oleh Israel. Kita berdoa kepada Allah dan kami menggunakan manfaat daripada pemusafiran tu, kami doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memerangi musuh-musuh Islam yang sedang mengganggu, menzalimi, membunuh ikhwanul muslim kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah memberi kafarah, Allah memberi azab kepada mereka yang menzalimi saudara-saudara muslim kita di Palestin. Amin ya rabbal alamin. Fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Ambil manfaatnya. Daripada tadi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, sampainya pulangnya kita akan dapat fi sabilillah. Mungkin kita nanggah berapa lagi video nak. Tahun lepas kah tahun tu kami lupa. Seorang ustaz yang kuliah subuh. Kuliahnya subuh, dalamnya kuliah subuhnya sesak dada, sakit dada. Yang ada sakit dada. Tengah minum air yang ada sakit dada. Mohon maaf kami sakit dada tu. Tiba-tiba tengah sakit dada yang ada palaknya ada rebah dah, kita dah nanggar suara dia dah macam kena tarik dah. Dekat mic. Kami lupa nama ustaz tu. Ustaz Yusuf namanya. Allah yarham Yusuf. Fadil Allah yarham Ustaz Yusuf di Putrajaya. Di KL lah. Laku dengannya yang meninggal dalam keadaan yang menyampaikan ilmu. Ya, bagi orang yang menyampaikan ilmu. Kami pernah nanggar di Indonesia, ada orang beri soalan. Tegahnya beri soalan dengan ustaz ya, beri jam mic dengan orang, ngambil mic ya, beri mic ya, lalu rebahnya. Orang melaporkan yang tadi rebah meninggal dunia. Fisabilillah. Apa nak dibingung kita? Nak duduk dalam majlis ilmu tu bukannya kecil. Sebab biarlah
Duduk dalam majlis ilmu, Allah rumuskan dalam Al-Quran, orang yang dah dapat ilmu agama, Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Yang derajatnya kita minta dengan Allah 17 kali sehari semalam. Kita minta dengan Allah. Sebab ada kita minta 17 kali sehari semalam bagi yang solat. 17 kali sehari semalam. Waktu bila? Waktu duduk antara dua sujud. Rabbil filli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Wajburni, waktu nak sebut wajburni, ya sebut nama. Jangan dislowkan jadi lain. Yang mesti ada kokolah di sia. Wajburni. Jangan kita pandai melantunkannya jadi lain. Mohon maaf memang ada. Wajburni jadinya. Bagi yang salah sebutlah. Yang mau sebut nama wajburni, qalqalah. Apa maksudnya? Ya Allah tutuplah aibku. Yang keempat, kita minta dengan Allah warfa'ni, ya Allah tinggikan derajatku. Apa usaha kita nak mendapatkan ketinggian derajat daripada Allah? Menuntut ilmu. Ini dah lain. Menuntut ilmu. Ya penting untuk kita tahu. Bahkan ketika kita duduk antara dua sujud, kita si pernah angkat tangan, sedangkan ia adalah waktu berdoa. Tu si. Ada si kita angkat tangan? Saya dah. Duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, Rabbil firli warhamni. Saya dah. Melainkan kunut subuh angkat tangan. Waktu duduk atas sujud saya dah. Sedangkan ia doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa ya bah. Bagi yang faham, kita minta dengan Allah banyak doa dalamnya. Dia penting untuk kita tahu ilmu agama diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang solat kena, orang yang solat hari tu solat hari tu solat waktu demi waktunya solat kerana dia faham. Ya Allah, spesialnya solat tu minta dengan Allah supaya diluruskan jalan, minta dengan Allah supaya dijauhkan daripada kesesatan, dijauhkan daripada jalan kemungkaran. Bagi orang yang tahu, bagi orang yang faham apa yang dia sebut dalam solatnya. Sebab ialah apabila ada orang nanya, Ustaz, kami solat tapi kami malah dosa. Solat malah dosa, solat malah dosa. Sedangkan Allah dalam Al-Quran, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan solatnya adalah mencegah daripada perkara yang munkar. Tapi masa juga malah dosa. Baru solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Pergi jak luar nanggau orang pakai basikal buruk. Kalau dia ya Allah buruk basikal tu ya. Baru keluar solat, baru keluar masjid, lalu dia orang pakai basikal buruk. Anangga kita. Nama manusia tu memang akan lari daripada dosa. Tapi macam ni cara kita supaya kita nak istiqamah daripada solat yang kita lakukannya tadi. Kita faham di atas apa yang kita bolah ya. Kita faham di atas apa amalan yang kita bolah di dalam solat. Dengan cara apa? Fahamilah apa yang anda sebut di dalam solat. Rabbil filli warhamni subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal ham alhamdulillah. Lagi-lagi surah Al-Fatihah, ayat yang paling indah dibuka dengan kita dengan alhamdulillah. Waktu bangun tidur pun disunahkan baca apa? Alhamdulillah. Al-Fatihah solat pun dimulakan dengan alhamdulillah. Nak menggambarkan kepada kita banyaklah puji kepada Allah. Banyaklah kita puji kepada Allah melalui daripada ibadah-ibadah yang telah dikumpulkan tu tadi. Itulah penting kita ketika kita hadir dalam majlis ilmu. Dan kami yakin orang yang hadir pada malam tu, kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat di atas ilmu yang kita ada insya-Allah. Dan pagi hari pun kita disunahkan untuk apa? Untuk kita melafazkan satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Habis subuh ataupun waktu pagi kita dianjurkan baca doa tu. Supaya apa? Dengan tiga perkara tu berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kita minta Allah apa? Yang pertama, mudah-mudahan mendapat ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat tu, kata para ulama, nafi'an tu maksudnya ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya ialah ni ada ilmu tentang satu perkara, jangan ditapuk. Mau nak nanggap ilmu kita bermanfaat, jangan ditapuk ilmunya, kongsi dengan orang lain.
Kita dah dengar ceramah, orang lain si dengar ceramah. Mungkin yang nanya kita, apa kita dapat daripada ceramah tu? Kongsi terus. Kongsi je, alhamdulillah. Ustaz tadi madah tu, ustaz madah tu. Kongsi terus supaya ilmu kita bermanfaat. Kita si tahu nani sikit kelak yang akan membawa kita ke syurga sepanjang kita menyampaikan ilmu ya. Nak menyampaikan ilmu tu jangan nunggu ustaz. Jangan nunggu mufti, jangan nunggu ulama. Kita dah duduk di situ, kita dah tahu, sampaikan kepada orang supaya ilmu agama akan berleluasa sampai satu dunia. Ya caranya sebenarnya. Ya caranya. Sebab tugas menyampaikan ilmu tu bukan tugas ustaz saja. Bukan tugas orang yang duduk atas meja ceramah saja, tetapi tugas kita semua. Lagi-lagi dalam bab dakwah. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah ada apa? Kuntum tu bukan ada ustaz. Kuntum tu ialah semua umat manusia yang di dalam hatinya ada iman, yangnya dah memegang Islam, maka dinyatakan mereka ini adalah orang yang yakni khairul ummah, yang mereka ini dinyatakan sebagai ukhrijat linnas, menyampaikan manfaat kepada orang lain balik. Bukan kerja ustaz, bukan kerja mufti, bukan kerja ulama, tapi kerja kita semua sebagai umat Islam. Itu penting untuk kita tahu berkenaan tentang ilmu agama tu. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur. Dan pada malam tu adalah kuliah kali kedua kami datang ke Masjid Darussalam tu. Kami lupa dah, mungkin waktu PKP ya kami pernah datang situ bersama dengan Sida AADK. Dengan AADK sekali waktu ya, dan tu ada kali kedua kami datang di situ. Alhamdulillah. Ya pun sebenarnya malam tu kuliah satunya bersama dengan Ustaz Simon Kila nak. Tapi yang madah pandainya yang ngatur kami ceramah di situ. Pandainya ngatur. Kami orang sama-sama bawa pulang dari Belaga jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah di atas kesempatan tu kami dapat lagi berkongsi sedikit mengenai tentang ilmu tu. Kami mengoreksi kuliah kami yang sebelum tu. Kami takut apa yang disampaikan kami malam tu sama aja. Sebab kami hari pun cerita tentang Nabi juga. Hari tu datang situ pun cerita tentang Nabi lagi. Nang rezeki benar lah kami datang di dulu tu. Lagi-lagi di Kampung Baru tu. Cerita tentang Nabi je. Nak madah apa dengan kita? Jiwa kita dengan Nabi. Jiwa kita dengan Nabi nya si bermusim. Sebab ya lah para ulama si gago tentang tarikh bila Nabi lahir. Si gago. Yang tidak gago ialah apa? Yang tidak gago ialah macam ni kita nak menghidupkan jiwa kita tu untuk nak mencintai Nabi. Ia penting sebenarnya. Para ahli sirah hanya sepakat 3 perkara aja kalau cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah harinya, yang kedua bulannya, yang ketiga tahunnya. Bila hari Nabi lahir? Hari Isnin. Enak? Hari Isnin. Yang kedua hari apa? Yang kedua bulan apa? Rabiul Awal. Yang ketiga ulama Ahlusirah sepakat tahun gajah. 3 tu ulama sepakat. Meskipun ada perbezaan, ada yang madah 9 Nabi lahir, ada madah 10, ada madah 12, ya perbezaan pendapat. Tapi sepakat 3 tu. Kita pun dah melepasi satu waktu, yang waktu ya ialah atas dasar kita nak meletakkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yakni dengan kita mula perarakan. Kami dah 6 tahun saya ikut perarakan. Ikut kali tu pun kami nak menjiwai. Mundah setengah hari pun kita dah rasa ampus dalam perjalanan nak menghidupkan, nak menyebarkan syiar-syiar Islam tu. Setengah hari je kita dah ampus. Macam ni hijrah Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah. Berhari-hari. Nak menyebarkan syiar-syiar Islam. Kita bawa setengah hari. Allah ampus. Contoh kami pun lah. Ampus dah nyawa setengah hari. Kami di Kuching pakai road paling jauh. Road A kah road B? Mek lupa. Daripada Padang Merdeka, mungkin kita tahu jalan nak pergi ke Padang Merdeka, nak pergi ke Jalan Najib Tahar belakang. Tempat ada bangunan baru Hikmat Exchange Limpasia, belok ke kanan dekat flyover ya, belok kanan. Pergi ke Kampung Nombor, Hotel Serapi. Tahu Hotel Serapi? Ada yang tahu nak? Masuk Hotel Serapi, belok ke kanan. Kami ingat apabila belok Serapi ya, belok ke Kerek, tembus terus ke Kerek, naik ke atas lagi, ke Jejantas. Padahal bukan naik Jejantas lagi. Belok situ,
belok kiri, pergi kanan lagi, belok kiri. Pergi kanan lagi, belok kiri. Nang habis pelusuk kampung orang ni masuk. Kampung nombor ya. Orang mula kami isi tahu jalan ni. Tiba-tiba tahu jalan. Lalu masuk. Tembus ke jalan tengah kampung nombor. Tembus ya, patah balik ke flyover. Ya Allah, mun kami tahu patah balik ke flyover, tunggu aja di hotel Serapi ya. Ya Allah. Tunggu aja di hotel Serapi aja. Tunggu sidak tim kontingen kami datang. Datang sia, masuk naik flyover. Kita hujan ke situ? Saya tahu. Kita ada di Kuching kah tu ya? Saya tahu. Kami orang ya, hujan sekejap aja. Tapi waktu berjalan ya, kami orang dah fikir dah, oh si jadi tu. Tanggal hujung, tanggal Allah nak jadikan hari ya, hari yang sangat bermakna. Sampai waktu nak berjalan ya, sallallahu, hilang hujan. Ya Allah, ada terang dah hari itu. Ya, lalu on lah jalan kontingen. Bagi dua kami orang. Tahun tu adalah tahun yang paling banyak dia ambil kontingen di Kuching. Saya tahu dah kita ada Bitulu tu macam ni. Kami orang paling banyak. 280 kah kalau saya salah ni. 280. Ya pun bagi dua. Ada yang di Padungan, kami orang pakai jalan Kampung Nombor. Ya Rabbi. Lama saya ikut 6 tahun saya ikut dah. Sebelum tu kami ikut nasyid aja. Ikut tapi nasyid aja di atas pentas. Tahun tu siapa lepas. Ikut juga. Tapi apa yang kita dapat daripada perarakan tu? Lah atas dasar kita nak mencintai Nabi SAW. Dan kita boleh ambil itipati daripada hijrah Nabi SAW. Nabi berhari-hari, kita buat setengah hari. Macam ni jiwa kita. Macam ni nyawa kita. Bayangkan nyawa Nabi SAW ketikanya menyampaikan syiar-syiar Islam. Bukan hijrah saja. Isra' Mi'raj. Mana? Mekah pergi sini, Mekah pergi Palestin. Lekat ya. Cerita tentang Nabi nak berperang lagi. Di bulan puasa, perang apa? Perang Badar. Tanggar kita. Macam ni Nabi SAW nak mempertahankan syiar-syiar agama supaya kita kini itu meneruskan syiar dia. Kita meneruskan syiar dia. Memang benarlah. Siapa kita nak menandingi ujian yang dihadapi oleh para anbiya pada zaman dulu, melainkan ujian yang kita hadapi kini itu. Bagi kami ujian kita yang hadapi kini itu hanya kecil tu aja. Nabi mungkin segegam tu ujian yang dia hadapi para anbiya. Ya pun kita kecil tu pun banyak mengeluh. Kita madah Nabi pernah mengeluh. Sebelum perang Badar Nabi pernah berdoa dengan Allah supaya dimenangkan perang Badar ya. Namun biiznillah Allah memenangkan perang Badar dengan jumlah yang sedikit dapat memerangi jumlah yang banyak. Sebab ya Allah madah dalam Al-Quran, nakam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jumlah yang kecil dapat memerangi jumlah yang besar dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kita lihat kita pun di Sarawak, senang cerita. Muslim kita majoriti kah? Tapi Allah masih memberi keharmonian di Sarawak tu. Cuba bayangkan mu pemimpin bukan Islam. Yang memegang puncak kepimpinan kita di Sarawak adalah bukan Islam. Waktu Tok Nan meninggal hari pun kita beliang. Bagi orang yang faham, nya akan beliang, nya akan takut. Waktu Allah Yaham Tok Nan meninggal hari. Takut siapa pemimpin tu? Kita takut pemimpin bukan Islam yang naik. Bukan atas dasar apalah. Bukan atas dasar resis pendek semua. Tapi itu atas dasar hal kepercayaan yang nak diterapkan oleh dalam Islam kepada kita semua. Itulah jiwa yang kita cuba untuk bangkitkan di dalam agama. 3 perkara tu ulama sepakat. Hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Tapi mu nanya kita pun dah. Kita hafal tarikh kita pun. Kita hafal tarikh, hafal lah. Hari kita pun. Ada yang tahu kah kita lahir hari apa? Lu mesej dengan mak gini mak kami lahir hari apa tu? Apa dia jawab ustaz tu? Lalu tahu kah? Ada yang tahu kah? Hari apa nya lahir? Kita tahu cik, hari apa cik? Hari Ahad. Oh, hari Ahad. Kami pergi belaga, awalnya jawab. Kami nanya hari apa kita? Tahun naga katanya. Kami nanya harinya, jawab tahun gajah, tahun naga. Semangat ya. Ada yang tahu, ada yang si tahu, tapi majoriti si tahu. Passion Nabi Muhammad kita tahu 3 perkara tu. Bulan, ada yang tahu kah? Bulan dalam hijrah yang lahir bila? Kita tahu je? Si tahu. Ada yang tahu? Tak bulan apa je?
Jamadil? Oh, habis. 8 Jamadil akhir. Kami pernah pergi sikit tempat, orang confident jawab. Kita ada bulan apa aja? Jamadil awal, Jamadil akhir. Ada seorang madah Jamal Abdillah. Bulan apa ya? Ustaz Tabunya pernah madah kami di Belaga malam tadi juga. Kami baru dapat ilmu baru. Yang ada Zulkaidah, tiba-tibanya jawab Zulkifli. Ya bulan apa ya? Enak? Jamadil awal, Jamadil akhir. Tiba-tiba Jamal Abdillah. Sini datang Kuatila suka dengan Jamal Abdillah ya. Nah, tanya kita pun. Contoh kami pun lah, kami pun saya tahu hari bila, bulan. Yang kita tahu bulan Masihi, tahu sih? Disember sebab ada dalam Messi. Enak? Ada dalam Messi. Senanglah kita tahu. Tapi bulan Hijrah belum tentu semua tahu. Sama juga dengan tahun. Kami nanya kita situ. Tahu sih tahun kita tahun apa? Si tahu ya? Nabi tahunnya berlaku atas sebab peristiwa. Enak? Peristiwa apa? Tentera bergajah Abraha. Kita peristiwa apa? Mak kami kelahi dengan bapak kami lalu keluar kami. Ayah lah. Ya ajak peristiwa kita. Enak? Jadi kita nak gelar tahun apa? Tahun perkelahian mak bapak. Nabi tahun gajah di atas asas peristiwa. Mungkin ada yang dapat jawab, tahun apa? Nak malam tadi kami di Belaga, kami nanya tahun naga wadahnya. Oh, tahunya. Tapi kami nanya balik, kita pakai kalender apa? Kalender Cina. Ya. Kalender Islam? Tak, aku tahu Ustaz. Enak? Mungkin kami lah pakai kalender Cina, kami akan sebut kami tahun apa. Mohon maaf yang wadah. Kena binatang kami yang saya ada geru. Saya ada geru warna pink lagi ya. Dah warna pink hidung ke atas. Ya Allah, kami nak ngaku tahunnya. Mohon maaf lah, Messi mau. Biar kami si bangga dengan tahun kami. At least kami si mengaku kami lahir tahun binatang ya. Malas nak sebut lah. Kita dah tahu dah. Bagi yang tetap tu nyata kodek benar dah ya. Dah saya dah geru. Mana? Saya ada ikor dia. Ada ikor pun ya Allah cute ikornya. Mungkin kami pula sebab biarlah kita si bapa nak tahu gila tahun kita bila. Jadi special Nabi Muhammad dengan ada 3 perkara tu kita tahu sebab ada dalam sejarah. Sebab ada dalam sejarah yang telah dibahas oleh Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Syekh Muhammad bin Ishaq yakni Ibnu Ishaq dalam kitabnya, Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Banyak para ulama Ahlus Sirah membahas tentang tarikhnya tu. Tapi sepakat tentang 3 perkara tu. Apa yang dah berlaku dengan kita ialah kita nak mencontohi jiwa kita tu supaya menghidupkan bulannya adalah untuk menghidupkan membulan Rabiul Awal. Kita sudah bincang lain. Kita nak menghidupkan sunnah Nabi. Jangan bulan Rabiul Awal aja. Kita ada satu sunnah yang diajarkan kepada kita satu hari supaya dibanyakkan pada hari ya. Apa sunnah ya? Berselawat. Enak berselawat kepada Nabi SAW pada hari apa? Hari Jumaat. Memperbanyakkan, bukan nak madah hari Jumaat saja berselawat, hari Khamisi. Enak memperbanyakkan, tapi mungkin kita dapat memperbanyakkan selawat pada hari Khamis bagus. Hari Rabu bagus. Enak selain daripada hari Jumaat. Jadi di siang yang kita perlu tahu. Dan macam ni cara kita nak membuktikan, cara kita nak mencintai Nabi SAW. Yang kita faham, sakatut yang kita faham hanya perakan. Adakah cukup diajak? Si. Yang melibatkan rami-rami, betul? Cuba melibatkan kita seorang tu. Apa cara kita nak mencintai Nabi SAW? Nak menghidupkan jiwa kita supaya makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada harapan dalam jiwa kita supaya dapat bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ada harapan macamnya. Kita mesti meletakkan harapannya supaya dapat bertemu dengan Nabi kelak di akhirat. Jangan lagu aja. Alangkah indahnya. Lagu bukan lain macam lagi. Tapi harapannya sedah dalam hati. Enak? Jangan hanya lagu aja. Tapi diletakkan di dalam hati kita ya. Harapan setinggi menggunung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Jadi pada malam tu mungkin kami boleh kongsi beberapa perkara. Sesuai dengan tajuk kita. Yakni hikmah dalam sunnah. Hikmah dalam sunnah yang boleh kita ambil daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Kerana
Orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu termasuk daripada bukti mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam ni implementasi sunnah dalam hidup kita tu, dalam kehidupan kita. Macam ni. Apa yang boleh kita tahu, sunnah tu bukan hanya sekadar mengamalkan sunnah aja. Apa yang dilarang oleh Nabi pun termasuk daripada sunnah. Termasuk daripada sunnah. Antaranya ialah apa? Mencegah kesyirikan. Mencegah kesyirikan. Mencegah kesyirikan tu Sigi Sarawak kami selalu madah dengan seluruh Sarawak. Bercerita tentang apa? Kepercayaan yang dekat dengan kita tu. Yangnya hampir-hampir mengarah ke arah kesyirikan. Sebab tu daripada sunnah Nabi, mun kita dapat mencegah kesyirikan tu, sunnah kita dah bolah ya. Mun dapat menangani kesyirikan tu. Apa kepercayaannya Ustaz? Kita pernah dengar sih kepercayaan orang madah jangan nunjuk pelangi takut apa? Takut putus atau bengkok. Pernah dengar sih? Berlaku di dulu sih. Bagi yang angguk tu. Tahu rasanya. Pernah berlaku kah di situ? Sampai ada orang kelahi kah? Mula demokrasi kah? Yang madah pelangi yang nyempun. Jangan nunjuk pelangi takut putus ataupun bengkok. Kami dengar percayaan tu sampai kami tanya balik kenya, siapa nak putus cari kita? Siapa yang putus cari kita? Tunjuk pelangi si ada arah melintang tiba-tiba putus. Mana? Bingung tak nyawa kami. Tunjuk pelangi aja. Kecuali mun kita tunjuk pelangi, bini orang dia enteng, confirm putus. Ya confirm putus. Tunjuk pelangi bini orang dia entengnya. Confirm putus. Ni nak lakinya nangga belakang Fahamnya nangga bini aku. Confirm putus ya. Bukan putus jari lagi, tangan sekali putus. Sambil yang nunjuk pelangi. Ayah confirm ya. Tapi nunjuk pelangi saya ada apa-apa berlaku. Pokok si goyang apa-apa si berlaku, tiba-tiba nunjuk pelangi lalu putus. Sekejamnya kah Allah nak menzalimi kita? Sekejamnya. Jadi ni tentang kepercayaan tu. Ya jadi pertanyaan. Ni tentang kepercayaan tu. Kepercayaan pun dapat ditinggalkan. Kenapa? Ada pada zaman Nabi. Dan ditegur oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ada lagi, kami nak beri contoh dulu. Yang kedua, jangan duduk atas bantal takut kebisul. Kami apabila dengan kepercayaan tu sampai pula eksperimen dengan adik mempun. Duduk atas bantal, duduk. Disuruh mainnya duduk, pergi nembiak lah waktu ya. Nyasi tu apa-apa. Disuruh main duduk. Dah bertelanjang. Disuruh duduk, suruh mainnya berdiri. Tangga ambil buritnya. Saya dah bisul tu. Cari indah bisul. Coba, ni tahu tiba-tiba kami mandi duduk atas bantal tak mandi bisul. Sekejamnya kah Allah nak beri dengan kita? Duduk atas bantal lalu terus bisul? Benar? Tapi dalam satu hal yang lain, satu benda yang kita dah guna pakai palak nak bantalkan pakai palak. Mun dah pakai duduk, pakai tak apa. Lagi-lagi mun kita dah pakai duduk, berkentut-kentut, pakai gia bantal, pakai gia palak, nyaman baru lah. Mana? Ya adab. Ya boleh kita cerita tentang adab lah. Dalam Islam mana satu perkara yang kita dah khususkannya untuk satu benda, jangan digunakan untuk lain. Sama macam lepa. Mana? Lepa pakai kaki kah lah tangan, nak ke belik? Macam cerita untuk kalimah yang berekod nak ke belik? Sama ya bantal. Nak bantal dah pakai kita atas kepala. Engkau gi aburit nang si beradablah nak. Ya boleh kita cerita tentang adab tapi jangan jangan diletak keyakinan di sia bahwasanya bisul akan berlaku apa-apa mudarat. Banyak lagi kami pernah dengar. Mungkin tak pernah dengar sikit lagi. Saya tahulah familiar sikit di dulu. Mun ada burung gagak masuk dalam rumah, apa maksudnya? Nah dengar sih. Burung gagak mun masuk dalam rumah ada orang mati. Tak pernah dengar sih. Saya pernah dengar. Alhamdulillah dulu saya dah syukur alhamdulillah. Kami takut mun ada kepercayaan tu di Bintulu, burung gagak berapa banyak burung gagak di Bintulu tu datang di rumah, lalu kita fikir ya Allah ada orang mati tu. Mun ketua kampung lah, mohon maaf mun ketua kampung menggunakan kepercayaan tu, diumumnya kan suruh, wahai orang kampung bersedialah ada orang mati dekat tu. Diumum bagi Ni nak dengar kepercayaannya tadi. Ada burung gagak tu petanda ada orang mati tu.
Sampai kami pernah dengar sikit lagi. Kami lupa ceramah di sini hari ya. Oh, dengan tak kemas di Kuching. Sampai kami madah tok tadi nak ditambah lagi. Ustaz, kami pernah dengar ya Ustaz, tapi perlu tambah dengan minyak wangi. Ya Allah, ya nak ready nak mati dah. Ya nak ready nak mati. Nya madah memborong gagak ada atas rumah petanda orang nak mati dan persiapan kita ialah apa? Pasang minyak wangi katanya. Ya Allah. Nya ready nak mati. Oh, kau minyak wangi. Yalah kami akan sini datang kepercayaan tu. Enak? Sini datang kepercayaan tu. Ingatlah kita Nabi Muhammad SAW pernah menegur pada zaman dulu. Dengan ada satu kaum tidak pernah walah macamnya. Burungnya dipegangnya, memburungnya belok belah kanan, ada benda baguslah berlaku. Sama juga lah, mungkin kita menganggap contoh mohon maaf mungkin kita pakai cincin. Enak? Kan ada orang, kami selalu, kami beli cincin, kami suka pakai cincin. Tapi mungkin kita dah meletak kepercayaan, cincin tu ada apa kata orang? Ada apa? Ada inang, lekat yang akan nolong kita, yang akan apalah rezeki akan datang. Ya boleh sih. Pernah ditegur oleh Nabi, ketika burung dilepas ke belah kanan, maksudnya ada benda baguslah akan berlaku dengan kita. Tapi memburung belah kerek, ada benda si bagus akan berlaku dengan kita. Lalu Nabi dengar. Ketika Nabi dengar, ditegur oleh Nabi. Nabi terus pada apa? At-tiyarah syirkun, kata Nabi. Sesungguhnya perbuatannya dinamakan sebagai tiyarah ataupun tatayyur. Ia adalah syirik. Nabi pada, bukan kami pada. Banyak gig berlaku. Apa lagi? Ponek. Muka kami sentuh tu gelak. Lu masam muka orang. Salah laku tu hal ponek tu. Ponek kami boleh menanggapi dua hal. Satu, kalau kita meletak kepercayaan jamah nasi tu. Jamah nasi. Mun jamah nasi tu galak, accident lah di luar. Tok lah, aku papa berlaku di luar nak. Nya dah meletakkan kepercayaan macamnya, ya, boleh. Mun jamah nasi, tegalnya jamah nasi je tak. Takut ponek dan takut apa-apa berlaku di luar. Ya, boleh. Sama je dengan tatayur tadi. Kita dah menganggap satu benda boleh mendatangkan mudarat. Boleh. Tapi kalau kita mula penerapan macam tu, zaman nasi lelah mak masak, makan dulu takut bazir. Ya boleh sih? Ya boleh. Ya boleh. Jangan letak kepercayaan apa-apa. Mungkin kita meletak kepercayaan macamnya berlaku benar-benar di luar ya. Salah siapa? Salah anak ke salah kita? Salah siapa? Salah kita. Sebab ialah ulama pada apa? Kata-kata adalah doa. Kita semula macamnya sekalipun, mungkin kita madah tok. Takut papa laku di luar. Tetap salah sih, tetap salah. Kadang kita dah berdoakan tuanya. Azan dulu kah? Azan dulu kami. Oh, lupa kami situ awal. Sampai point insya-Allah. Okey, kita sambung sikit insya-Allah. Jadi, ialah penting untuk kita tahu bahawasanya sunnah tu bukan hanya sekadar diamalkan. Macam kita senyum dengan orang, ia kan sunnah-sunnah Nabi. Dekat yang makan baca bismillah, ia kan sunnah-sunnah Nabi. Jadi, sunnah Nabi tu bukan hanya sekadar aja. Kita mencegah kesyirikan pun termasuk daripada sunnah. Kita semula kesyirikan termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan ia adalah sunnah terbesar Nabi Muhammad SAW. Ketika yang mengajarkan Muaz bin Jabal, pergilah satu tempat, sampaikan kepada mereka dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah mereka menerima lafaz itu, setelah mereka menerima syahadah itu, ajarkan buat perkara dulu dengannya. Yang pertama ialah ajarkan solat. Yang kedua ajarkan zakat. Ajarkan tu terapan-terapan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita tahu Nabi ketika dakwah di Taif 10 hari yang berada di Sia, keluarnya daripada Sia bukan disambut dengan baik, bahkan disambut dengan pukulan, disambut dengan ditikam dengan batu, apa yang semua. Nabi dicederakan, sehingga kan kata para ulama, sehingga kan dalam satu riwayat cedera Nabi tadi daripada palak mengalirnya sehingga ke sandal. Nak madah Nabi cedera parah, ditikam oleh orang kampung, orang di Taif, kampung indah, orang di Taif. Tapi dengan doa Nabi Muhammad SAW, sampai gini itu tangga kita semua majoriti orang Islam, doa Nabi Muhammad ma'bud oleh Allah Subhanahu wa taala, mencegah kesyirikan. Ya penting untuk kita tahu. Bahkan kami pernah dengar, mau cerita tentang mencegah kesyirikan tu, kami pernah dengar satu lagi kepercayaan. Kita meletakkan Al-Quran dalam rumah.
Kan ada Al-Quran dalam rumah anak. Kita meletak kepercayaan, Al-Quran yang ada kita letak dalam rumah ya, sebagai melindungi rumah yang boleh sih. Boleh sih. Untuk melindungi rumah, sih boleh. Sih boleh. Tapi untuk perhiasan boleh sih? Ya boleh. Bukan perhiasan aja, jangan dihias saja. Al-Quran punya dah digantung macam ya, bacalah. Ya bagi kemudahan. Jangan kita beli, kita pun si tahu apa nak dibeli kita. Allahu la ilaha illa. Nya je si tahu apa dibeli. Nya bingung nyawa kami. Biar kita beli, kita pun tahu apa nak dibeli kita ya. Oh, tu ayatul kursi. Oh, tu ayat 1000 dinar. Bahkan kami pernah dengar satu lagi kepercayaan. Banyak kena kepercayaan dalam otak kami tu. Nak perlu kami bidaskan kepercayaan tu. Yang ni apa? Ada sidak ada. Kami tahu sini. Ada satu kepercayaan kami pernah dengar. Letaklah ayatul kursi ataupun ayat 1000 dinar di depan pintu. Di depan pintu, kami nanya, kena supaya pocong si masuk rumah. Ya Allah. Kit palak mai fikir. Supaya pocong si masuk rumah katanya. Kami lah, kami diberi ditanya lah, apa cara supaya pocong si masuk rumah? Si perlu ayat 1000 dinar. Si perlu ayat kursi, si perlu. Engkau depan pintu, si perlu. Apa caranya? Mula rumah tinggi. Benar. Sebab realiti pocong bagi masyarakat Melayu apa? Apa? Melompat. Tapi spesial pocong dekat kucing berjalan. Ada viral pernah dulu di kucing. Kami juga ditanya. Di kampung kami pun ada orang post yang nemu pocong di kampung jalan tol. Kampung kami paling masman dulu. Viral yang pun gambar ya. Orang nemu pocong di sini. Orang nanya kami, Ustaz, benarkah pocong di situ Ustaz? Ya Allah Ustaz, pocong ngetuk rumah kami Ustaz. Ya. Pocong ngetuk rumah. Ditanya kami balik, pocong ngetuk rumahnya, ngetuk pakai apa? Pakai pala. Sedangkan pocong realiti masyarakat Melayu nya diikat dan melompat. Munnya dah terbang mencemadulinya sebagai seorang pocong. Betul. Ya ada pontianak dia, ya kerja pontianak dia, punya apa? Terbang. Tapi pocong melompat. Si perlu ayat tu kursi, engkau depan pintu, bola rumah tinggi. Membawa 20 tangga, bola tinggi. Biar kita pun nampus, pocong pun nampus. Tapi kita malah lift lah. Pocong nak pakai lift, nak tok si mandi. Bola aja, tangga keempat, confirm pocong nak pakai inhaler, hampus. Yalah, niatan kepercayaan tu, ya Allah. Kami tu si perlu pakai ayat Quran, si perlu pakai hadis. Cukup pakai logik akal, tak pakai menyangkal benda syirik tu. Macam-macam aja. Ya nak? Pocong lah, tu lah, ya Allah. Tu yang kita perlu tahu. Mencegah kesyirikan termasuk daripada sunnah. Apatah lagi kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Contohnya nak kami semua cerita lah, makan pakai tangan kanan. Rasanya semua dah tahu. Tapi lepas makan, antara sunnah Nabi apa perlu bola? Lekat makan, memakan pakai tangan, bukan makan pakai sudu. Makan pakai tangan. Bagi yang makan pakai tangannya, sunnah Nabi apa? Jilat jari. Nabi madah jilat jari sendiri, bukan jilat jari orang sebelah. Tangnya nak ambil fadilat sunnah yang samping jari kawan sebelah dijilat. Ya dah kejerun jilat upaya. Jari bini ya lagi lah. Jom bini madah lagi nak tak tahu bang. Nak lalu kena lalu jari sendiri. Tahu si apa hikmah daripada Nabi suruh jilat jari sendiri? Jilat selepas makan. Kerana kata para saintis di hujung kuku kita ketika kita jilatnya akan mengeluarkan enzim yang akan menguatkan antibodi badan. Tapi jangan kita salah faham ketika kami dah madah tentang kajian saintis tu, lalu semua si pergi klinik. Dah Ustaz, kami nak amalkan sunnah Nabi je. Jilat aja. Agi makan jilat, lekat makan jilat. Ya pakai nguat antibodi. Dengan hujung tak kena iwak PKP, kena iwak COVID. Ya hanya sekadar hikmah daripada sunnah yang sedikit yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sama juga dalam bab senyum. Kena Nabi mandah senyum adalah
sedekah. Sehingga dalam hadis menyatakan supaya ketika kamu bertemu dengan saudaramu, tunjuklah wajah yang ceria. Kami mandang kita, mun kita bertemu dengan kawan kita, jangan jadi shell. Sebab shell tu selek. Betul. Betul tak? Shell selek. Tapi jadilah Petronas. Kena Petronas? Mesra. Betul. Petronas mesra, ambil tagline-nya aja. Bukan memang dah jangan pergi Shell, pergi Petronas, bukan. Tagline-nya aja diambil pada kami. Sebab kini tu word select ya, mesti milih dulu siapa nak disenyum kita. Jangan. Senyumlah kepada siapa saudaramu. Siapa aja sekalipun lah kata Nabi, senyum aja. Tahu sih, kena Nabi mandah senyum adalah sedekah. Coba bayangkan kita tu menghadapi orang agak kita mukanya si senyum. Apa akan bikin dalam otak kita? Yang pertama, kita akan bikinnya sombong. Kan dah kita bikin apa? Bikin jahit. Dah berburuk sangka. Siapa dapat dosa? Nyakah kita? Kita dapat dosa. Sedekah kaya? Sedekah dosa. Enak. Yang kita perlu tahu. Sebab ialah pentingnya senyum. Meskipun kita ada masalah di dalam hati, berhutang dengan orang kah, ada masalah dengan bini di rumah kah, mun dah jumpa dengan saudara, senyum. Mana? Seorang tu senyum, seorang tu senyum. Jadi akan mengharmonikan suasana. Tuklah sedekah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tuklah hikmah daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Kena kita disuruh untuk merapatkan saf. Kena. Supaya kita sedar rasa sengkol dengan orang. Tu ada orang yang merapat kaki, makin jauh kaki. Rapat lagi ke jauh. Lu terkangkang orang yang boleh. Macam ya lu nak ngepong kakinya aja. Orang nak mengamalkan sunnah, tangnya tiap lari kakinya. Ni ndak orang lu terkangkang nak ngepong kakinya aja. Astagfirullahalazim. Jangan rasa sengkol. Mun orang nak rapat kaki ya, maksudnya nak mengamalkan sunnah. Melainkan nak rapat kaki tapi tertinjak kaki kita, pula lagi tak nangis. Orang ingat dia nangis tegalnya baca Fatihah, bukan. Tangis kena tinjak kaki tu hal. Ya lain ceritalah. Ya lain ceritalah. Okey, tu yang kita perlu tahu. Tu yang kita perlu tahu. Dan akhir daripada kalam yang mungkin boleh kami kongsikan pada malam tu ialah apa? Sehingga kan Allah dalam Al-Quran hikmah daripada sunnah-sunnah yang kita amalkan setiap waktu, setiap hari yang kita selalu bolah tu nak beri salam dengan orang apa yang dah semua ya, makan pakai tangan kanan, mengamal baca bismillah. Bukan hanya makan aja baca bismillah. Kita masuk zaman ada baca bismillah sih. Nabi paling-paling letak dalam matannya a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, betul? Nak doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi kami mohon maaf lah. Kadang ada orang apabila yang sakit perut, doanya jadi lain. Tahu? Doanya jadi lain. Macam ni doa ya. Allahumma inni sakit perut dah. Tapi nya si lepas baca sunnah Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal bubusi wal khaba'is. Bubus. Nya takut bubus dalam jamban. Ni tak sakit perut dah. Buka lihat luar, puf. Bubus. Kadang doa jadi lain. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar daripada jamban dengan baca apa? Ghufranak. Kita minta ampun dengan Allah. Ya sunnah Nabi. Kena sunnah Nabi. Dan akhir daripada kalam yang mungkin boleh kami kongsikan pada malam tu ialah apa? Allah nyatakan dalam Al-Quran, ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kita melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tu akan mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyata dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang familiar yang rasanya kita dah tahu dah. Allah nama dalam Quran, mun nak mendapat kecintaan daripada Allah, nak mendapat keampunan daripada Allah, maka ikutlah Nabi SAW. Nabi dah ajar supaya solat subuh 2 rakaat. Jangan kita tiba-tiba, kami nak mengakhirkan kita pun pertemuan pada malam tu ialah dengan satu cerita aja lah, cerita daripada nenek kami pun. Kita tahu lah nenek kami siapa. Kami dah rasa kami mendah hari ya. Nenek kami Hajiat, pelawak RTM, jiran sekampung. Ayah nenek kami mungkin kita nangga yang di kakak kami pada malam tu semua ambil daripadanya. Poreh kata orang. Poreh. Jadi daripada yang tadi kami kongsikan, kita ngikut Nabi. Apabila ngikut Nabi nak mendapatkan kecintaan daripada Allah dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah benar-benar. Jangan ikut nafsu kita. Fa'alul lima yurid. Jangan
apa yang kita mau, apa yang kita suka. Bukan. Agama tu bukan atas dasar ya. Agama tu atas dasar apa yang Allah mau, apa yang Rasul mau. Okey. Jadi ikutlah Nabi SAW. Ikut Nabi. Ya. Tapi janganlah kita tiba satu saat tu hanya sekadar cerita aja. Ada orang bermimpi, ada orang bermimpi, tapi jangan dipakai tu lah. Nya bermimpi pada malamnya ada orang alim agaknya. Orang alim baju jubah warna putih, pakai serban kedak serban Mexico tebalnya. Tahu serban Mexico tebal dia. Ngagaknya nak madahnya terlalu alim tu. Ngagaknya pakai tu buat tasbih besar. Ngagaknya malamnya dalam mimpi. Nya madah apa? Wahai si fulan, aku wasiatkan kepada engkau, esok pagi solat subuh jangan mulah 2 rakaat lagi katanya. Yang nanya lah, berapa rakaat lah? 3. Kena. Karena 2 asyik khusyuk. Berapa lah orang banyak tidur katanya. Ya, sedangkan 2 lagi kita terkatok-katok. Apa tak lagi 3? Nya gimana asyik khusyuk. Tiba-tiba dalam mimpi madah macam ada nak. Lekatnya bangunnya. Ya Allah, ada orang alim agak aku. Yang madah supaya aku wasiatkan untuk esok pagi subuh 3 rakaat. Dah nak subuh, azan subuhnya datang masjid. Dia agaknya imam. Mam, aku nak wadah dengan kitab tu. Malam tadi aku mimpi. Tu tak mesti dengar tu orang alim agak aku tu. Orang alim agak aku tu. Yang wadah apa? Cembis tu kata imamnya. Itok juga imamnya. Itok juga. Cembis ya. Apa wadah ya? Nek ya orang alim ya. Yang wadah dengan aku, kita lekat tu solat subuh 3 rakaat. Hai, pandai-pandai rau je. Benar tu, benar. Sebab kita si khusyuk 2 rakaat je. Aku yakinnya orang alim, aku yakinnya. Kita rasa apa dijawab oleh imam? Wahai Pak Haji, jangan kuat hisab gam. Jangan kuat hisab gam, aduhai. Apa maksudnya kita boleh dapat daripada situ? Nabi dah ajar 2, cukup bolah 2. Ya pun hari Jumaat ada sunnahnya. Apa sunnah Nabi pada hari Jumaat? Mun imam baca apa? Surah Sajadah. Kadang kita mau maaf yang madah. Mendengar aja alif lam mim tanzil, kita belakang dah habis cerita aku. Imam dah baca. Imam dah baca Sajadah tu. Kadang kita blur di siap, tapi ya sunnah. Ya sunnah yang kadang kita si tahu. Yang kadang kita tapi si tahu kita di Kampung Baru tu ada walah hari Jumaat. Ada penerapannya. Tapi jangan ikut orang yang bermimpi tadi, takutnya kuat tidak sabgam jangan. Jadi apa nak ditekan kami di situ ialah apa? Nabi dah ajar secukup-cukupnya untuk kita. Apa kita perlu buatlah? Ikut aja. Jangan dikurang, jangan ditambah. Ikut aja apa yang dibadah oleh Nabi. Nabi baca tu. Nabi baca tu. Sebab ada hikmah yang Nabi nak tunjukkan dengan kita melalui daripada lisannya, melalui daripada perbuatannya dan melalui daripada takrir yang telah Nabi SAW nyatakan sepanjang kehidupannya supaya diwasiatkan kepada kita. Kami akhiri dengan satu hadis Nabi, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa kata Nabi? Aqamaqal, siapa yang menghidupkan sunnahku akan mendapat kecintaan daripadaku, kata Nabi. Dan barang siapa yang mendapat kecintaan daripadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku di syurga. Mudah-mudahan kami doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi semua yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak, dan kita dapat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang boleh kami sampaikan pada malam tu. Doakan perjalanan kami esok hari untuk menyambung bulan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu. Esok kami sambung ke Debak lagi. Lepas saya sambung ke Kuching, sambung ke Siaman, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita lakukan. Jadi ya kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Hikmah Ranting Kampung Baru dan juga Hikmah Cawangan Bintulu dan juga kepada ahli jawatan kuasa Masjid Darussalam di atas kesempatan tu. Terima kasih hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada malam tu di atas perhatian semua.
Yang baik itu datang daripada Allah, yang khilaf itu datang daripada apa yang telah kami sampaikan pada malam itu. Kami mohon maaf di atas segala kekhilafan yang kami sampaikan pada malam itu. Jadi ya kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.